tidak dapat menahan tubuh dia untuk berdiri dengan sempurna, kemudian kesakitan untuk bangun, untuk duduk, bengkak, keradangan dan sebagainya. Itu adalah antara tanda-tanda kesakitan daripada sakit lutut yang saya sebutkan tadi. Kita lihat macam mana punca sakit lutut boleh terjadi. Kalau lihat pada rajah yang ada di sini, sakit lutut ataupun lebih kita kenali sebagai osteoarthritis, lutut kita ni terdiri daripada tulang-tulang, tulang besar di atas dan juga tulang yang di bawahnya. Dan di tulang kita ni dikelilingi oleh selaput. Selaput yang di bahagian tepi, di bahagian bawah lutut ni, dia berfungsi untuk menghalang geseran yang berlaku di antara tulang-tulang tersebut. Sekiranya selaput ini, atau kita selalunya panggil sebagai tulang rawan, sekiranya cecair di dalam tulang rawan tersebut berkurangan, akhirnya dia akan menipis dan berlaku geseran antara tulang-tulang lutut kita. Dan bila berlaku geseran itu, itulah yang menyebabkan kesakitan yang teramat sangat pada bahagian lutut, yang menyebabkan sakit lutut atau kita panggil sebagai osteoarthritis. So, macam mana punca-punca boleh berlaku pada osteoarthritis tadi? Yang pertama, dia boleh berlaku sekiranya berlaku kecederaan pada tuan punya lutut. Sekiranya dia pernah aksiden, pernah terjatuh menyebabkan koyak pada ligamen, pada tisu-tisu yang ada, ataupun menyebabkan keretakan pada tempurung lutut. Itu pun salah satu punca kenapa dia menjadi sakit lutut yang berpanjangan. Yang kedua, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan osteoarthritis tadi, di antaranya yang pertama, osteoarthritis kita sebut sebagai sakit lutut yang berpunca daripada disebabkan kekurangan gel di dalam tulang rawan tadi. Yang keduanya, dia boleh disebabkan rheumatic arthritis. Rheumatic arthritis ni dia berlaku apabila kita punya sistem imun badan kita haywire. Imun badan kita ni melawan diri kita sendiri. Dia akan menyebabkan berlaku satu situasi yang menyebabkan berlaku keradangan pada sendi. Itu pun salah satu yang sakit lutut, rheumatoid arthritis ni tadi. Dan selalunya rheumatoid arthritis ni berlaku pada golongan wanita berbanding daripada orang-orang lelaki. Tanda-tanda rheumatoid arthritis ni, yang pertama, selalunya dia akan berlaku kekejangan di waktu pagi. Bangun pagi kita akan rasa sakit, rasa kejang dan sukar untuk bergerak. Ini salah satu daripada tandanya. Kemudian kekejangan ni selalunya akan ambil masa lebih kurang 30 minit dan ke atas untuk reda. Dan sendi-sendi yang terlibat selalunya di bahagian jari, di bahagian pergelangan tangan, kaki dan juga lutut kita. Dan ini terlibat menyebabkan jangkitan kuman. Okey, tentang arthritis yang disebabkan oleh jangkitan kuman, dia boleh menyebabkan pesakit, demam dan menggigil. Itu salah satu daripada tanda-tanda dia. Dan juga salah satu daripada tanda sebab-sebab sakit lutut boleh disebabkan oleh acid uric, ataupun kita panggil sebagai gout. Di kalangan masyarakat kita panggil sebagai gout. Acid uric yang tinggi dalam darah juga boleh menyebabkan kesakitan pada bahagian sendi, terutamanya di bahagian sendi-sendi kaki dan juga lutut. Dan akibat-akibat kalau sakit lutut ni kita biarkan berpanjangan, apa yang akan berlaku? Selalunya dia boleh menyebabkan kesakitan yang lebih lama, yang lebih berpanjangan, dan boleh juga menyebabkan kerosakan kepada sendi ataupun akhirnya menyebabkan kecacatan kepada tuan punya badan. Dan gejala-gejala yang selalunya berlaku bagi orang-orang yang mengalami sakit lutut ni, yang pertama sekali selalunya dia akan bengkak di bahagian lutut. Yang keduanya, lutut menjadi keras, kaku, susah untuk bergerak. Ada setengah orang lutut dia bunyi kreng-kreng-kreng, berlaga satu sama lain, dan lutut menjadi stabil ataupun kurang kestabilan ataupun lemah untuk berdiri, dan juga demam sekiranya berlaku jangkitan kuman. Jadi bila perkara-perkara tadi dah berlaku, ada banyak faktor yang boleh menyebabkan berlaku sakit lutut ni. Pertama sekali, faktor umur. Macam mana yang kita sedia ketahui, sekiranya makin meningkat umur kita, contohnya orang yang berumur 50 tahun ke atas, faktor sakit lutut akan lebih tinggi. Ini kerana kandungan cecair di dalam tulang rawan akan berkurangan. Jadi bila cecair berkurangan,
pergeseran akan mudah berlaku dan menyebabkan sakit lutut. Yang kedua, bagi orang yang berat badan bertambah ataupun obesitas, kita kena ambil perhatian di sini. Kebanyakan di kalangan kita kurang menitik beratkan tentang berat badan yang ideal. Jadi anda perlu mengambil langkah yang sewajarnya supaya berat badan dapat dikawal, supaya kita boleh kurangkan risiko terkena sakit lutut. Dan juga bila terlalu banyak kekerapan aktiviti yang menekan lutut secara konsisten, terutamanya bagi atlet atau orang-orang yang berolahraga dan sebagainya, ada juga possibility ataupun kemungkinan untuk mendapat sakit lutut bagi mereka. Dan salah satu daripada faktor-faktor yang macam saya ceritakan tadi disebabkan oleh kemalangan yang berlaku kepada pesakit sebelumnya. Dan selalunya kalau kita pergi ke hospital berjumpa dengan doktor, apa yang doktor akan lakukan, biasanya kita akan buat penelitian di bahagian lutut, bahagian mana yang sakit, dan penelitian lanjut selalunya akan dibuat melalui X-ray ataupun kita gunakan CT scan ataupun MRI untuk kita pastikan lokasi di bahagian mana yang terjejas. Kemudian sekiranya berlaku jangkitan infeksi, ketika itu kita mungkin akan mengambil darah untuk melihat punca-puncanya sama ada mempunyai asid uric yang tinggi dan sebagainya. Jadi rawatan untuk sakit di bahagian lutut ni saudara, beberapa kaedah kita boleh buat yang anda sendiri boleh lakukan selain daripada rawatan di hospital. Jadi kalau rawatan yang boleh anda lakukan sendiri selalunya lebih berbentuk terapi fizik yang boleh anda lakukan di rumah. Kurangkan tekanan pada lutut anda, kurangkan pergerakan yang boleh menyebabkan kesakitan pada lutut, dan anda boleh makan makanan yang menimbulkan ataupun mencetuskan penghasilan gel-gel yang baru pada tulang rawat kita untuk mengurangkan kesakitan, dan juga banyakkan berehat. Selain daripada itu, jika rawatan dilakukan di hospital, biasanya doktor akan beri ubat penahan sakit bagi mereka yang mengalami kesakitan yang teruk, dan kemudian sekiranya keadaan lebih memerlukan suntikan kortikosteroid mungkin akan dilakukan kepada pesakit tertentu, termasuk kita akan lakukan terapi fisioterapi, terapi fizik untuk membolehkan pemulihan dengan lebih cepat, dan juga ke masalah berlarutan dan hasilnya sangat teruk, berkemungkinan besar pembedahan terpaksa dilakukan. Selalunya pembedahan bagi sakit lutut ni doktor akan buat total joint replacement, menggantikan bahagian yang rosak dengan replacement supaya lutut tu boleh berfungsi semula. Kita gunakan copper dan sebagainya lah. Jadi bagi anda yang mempunyai masalah berkaitan dengan sakit lutut, anda perlu mengambil langkah prihatin, terutamanya daripada sudut pencegahan. Kita perlu mengamalkan gaya hidup yang sihat, menjaga berat badan kita, mengamalkan makanan yang sihat supaya tidak mencetuskan asid uric yang boleh menjadi salah satu punca gout, dan kemudiannya boleh menjadi keradangan dan kesakitan kepada kita punya sendi dan sebagainya. Dan juga menjaga kesihatan tubuh anda secara fizikal dengan lebih baik. Jadi itu perkongsian saya pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa di lain masa.